warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambung lagi untuk sesi yang terakhir, iaitu pagi tadi kita dah terangkan cara macam mana nak beza antara sihir dengan saka, macam mana apa dia yang maklumat, macam mana cara jin dia ambil yang dipanggil saka tu, dan macam mana sihir tu bomoh telah hantar satu benda, dan kategori jenis-jenis sihir. Petang ni kita dah tahu apa tu sihir dan saka, kita nak tahu cara nak atasi dia. Jadi cuba komen kat sana. Komen kat sana, kalau jelas tulis jelas. Saya nak tahu bahawa tuan-tuan jelas tak suruh saya ni. Cuba komen kat situ. Jelas ke tak jelas? Ada komen? Jelas atau tak jelas? Macam mana, gambar clear tak clear, suara jelas tak jelas? Cuba komen supaya saya boleh tahu bahawa tuan mendengar tu suara saya jelas. Cuba komen. Okey, sekarang petang ni kita nak atasi cara untuk merawat. Yang pertama, kita kena bantu pesakit ni. Kadang-kadang kenapa pesakit ni dia tak sembuh-sembuh walaupun dia dah berubat banyak tempat, dah berpuluh ribu dia dah rawat kat mana saja kata bagus, maka dia akan pergi belajar berubat ataupun berubat. Ada sampai ke Indonesia, ke Thailand kan, pergi luar negara nak dapatkan perawat yang bagus kan, tapi hasilnya tetap sama. Kadang pergi ke perawat yang handal-handal tapi tetap dia sakit juga. Masih dia sakit misteri tetap ada, jiwa tak tenteram, masalah peruntuhan rumah tangga, masalah ekonomi kan, apa dia usaha berniaga tak jadi kan, kerja dengan orang pun tak semangat, masalah dalam dia punya pencarian rezeki dia, rasa macam malas untuk beramal walaupun dah berubat macam-macam cara kan. Orang kata bagus, semua kita ubat. Sebenarnya kaedah yang mana Allah Ta'ala sembuhkan kita, bagaimana kita menghubungkan diri kita pada Allah SWT. Jadi pertama, kita sebagai perawat, kita kena bantu supaya pesakit ni dia baiki hubungan pada Allah Ta'ala. Kerana selagi kita atau pesakit dia masih lagi lalai berperintah Allah SWT, dia belum dapat tunaikan kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu kenapa masih lagi kita tengok ramai yang sakit lagi kan, berpuluh-puluh tahun. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ingat, kalau kita tak sembuh, kita tak rawat ni cara rawatan yang betul sehingga sembuh, dia beri kesan impact bagaimana satu masa nanti dengan kesan gangguan menyebabkan kena kanser atau barah, boleh menyebabkan stroke, boleh menyebabkan lumpuh, saraf. Ada yang kita tengok dia dah lumpuh bila kita rawat, datang keadaan bertongkat, tapi dia balik keadaan boleh berjalan dengan laju. Bukan sakit fizikal tapi sakit gangguan. Dari mana tak dapat diungkai dengan peralatan moden, tak boleh di-scan dengan peralatan moden, tapi dapat diungkaikan melalui dalam scan dengan ruqyah. Daripada satu, pertama kita kena baiki hubungan pesakit tu dengan Allah SWT. Yang pertama, kita kena usahakan yakin dia pada Allah Ta'ala. Kalau dia baca ayat yang bagus, banyak ayat, dia bukan nak kuantiti tapi nak quality. Jadi kalau kita baca bismillah, kita baca ayat kursi dengan penuh yakin, dengan harap pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala beri kesan kepada ayat kursi menyebabkan jin tu rasa panas, rasa terseksa kan. Tapi kalau kita sentiasa buat dosa, kita baca dengan iman yang lemah, kita yakin yang lemah, kita baca banyak pun, amalan banyak pun, tetap dia akan masuk dalam kita. Ini terjadi pada satu orang yang mengajar ngaji, guru agama, tapi masih sakit lagi. Jadi dia baca manzil, surat dibaca, banyak dibaca, dia lagi tertib kan, puasa dia buat, tapi masih sakit lagi. Dia punya iman dia belum disempurnakan, belum dibenakan lagi. Jadi bila kita bantu benakan dengan keadaan nafi isbat, baru dia rasa manis baca Quran, baru dia baca dengan penuh faham. Jadi kita macam berdoa, kita nak dapat kesan berdoa tu, kita kena faham apa kita doa. Kalau kita tak boleh amin, macam perempuan amin, lelaki dia minta kahwin 3 pun dia pun amin, sebab dia tak faham apa yang lelaki dia minta kan. Bahasa Arab
Jadi kita kena faham, oh rupa laki dia minta apa? Kahwin 3, dia pun kita faham tuan-tuan dan puan. Begitu juga kita nak buat rawatan ni, kita berdoa, kita kena baca ruqyah, kita kena faham Fatihah tu apa dia punya maksud dia. Pujian kepada Allah SWT tu kita kena faham. Alif Lam Mim tu kita kena faham dia punya semua surah ayat surah Baqarah. Kalau tak boleh ayat demi ayat, setidaknya kita dapat lebih kurang apa yang kita nak minta. Contoh apa ayatul kursi. Apa yang kita baca tu, apa yang kita faham pada ayatul kursi tu. Kita nak guna. Ini tuan-tuan, kita ada lima cara. Di sini saya cakap 3 saja. Jadi kalau tuan nak lagi 2, tuan kena hadiri kursus macam ni. Okey, saya cakap 3 saja. Yang pertama, kita kena latih dengan bercakap supaya iman kita boleh naik. Yang kedua, kita kena dengar percakapan membesarkan Allah Ta'ala, percakapan tauhid, percakapan membesarkan Allah, sehingga percakapan yang berkali-kali kita cakap, dia akan menimbulkan keyakinan kepada Allah Ta'ala yang kuat. Ini kita penting. Hari ni kita kena banyakkan bercakap membesarkan Allah dan mendengar. Nanti bila pesakit ni kita akan ajar dia macam mana dia boleh cakap dan mendengar. Cakap dan dengar percakapan membesarkan Allah SWT. Dan samping tu dia untuk sampai tahap ketakwaan. Sesungguhnya satu orang dia tak akan sampai tahap ketakwaan kalau dia tak amalkan sunnah Rasulullah SAW. Iblis sendiri pun dia takut untuk berdepan dengan Rasulullah SAW. Tapi atas perintah Allah Ta'ala, maka iblis pun dia berdepan dengan Nabi SAW. Dan iblis dan jin dan syaitan ni dia takut apatah lagi mendengar nama-nama Nabi dan selawat terhadap Nabi. Tapi bukan kita sekadar untuk takut dia dengan nama Nabi, kita macam mana mencahayakan kehidupan kita ni dengan menghidupkan kehidupan sunnah. Bila kita menghidupkan kehidupan sunnah dan kehidupan kita, segi kehidupan, perjalanan gaya kehidupan, cara macam mana Nabi berubat, macam mana Nabi beribadat, macam mana Nabi muamalat, masyarakat, sehingga ni semua ada cahaya. Dan cahaya ni membakar jin yang ada dalam badan kita, akan menyeksa kan. Allah tak akan seksa jin di dalam badan kita. Boleh faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan faham, tulis faham tuan. Lambai. Lambai ya. Okey, siapa tu nama? Yang lambai? Ismail Okey, Encik Ismail. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana tonton video ni kan. Jadi okey, sambung balik. Apa akan baca siapa yang menonton tu? Nak tengok. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Zakaria Ismail. Okey. Okey. Okey lagi. Zakaria Ismail, Ilyas Halim. Helan Yusra. Okey, salam. Assalamualaikum, Cik Helan, Cik Ilyas, Cik Zakaria. Terima kasih menonton. Muhammad Zakwan. Cuba share. Cuba tuan share. Semoga video ni bermanfaat pada rakan-rakan kita yang lain yang ada masalah sihir, saka, supaya mereka pulih. Kadang-kadang mereka dah tak tahan, mereka terpaksa berubat dengan tukang sihir juga. Sebab dia dah tak tahan dah, dia dah tak peduli halal ke haram, yang penting sihat. Sebab dia punya penyakit bertahun-tahun. Kalau dengan masalah suami isteri, duk berjauhan, rindu-rinduan, duk dekat, sedap bercakap, bergaduh. Tuala jatuh pun tak sedai pun dia bergaduh, dia ungkit sampai 3-4 hari kan. Bawang salah potong pun kan. Tak letak belacan dengan tu. Tak belacan, cuma gaduh. Jadi pasal tu tuan-tuan, hari ni kita nak supaya kita nak hidup bahagia. Kita punya Zul masuk video. Jadi kita nak putus. Kita jadi pemutus untuk perjanjian saka, perjanjian untuk moyang kita buat. Dulu mungkin kita tak boleh salahkan mereka juga kan. Mereka mungkin dulu hospital jauh. Bila mereka hospital jauh dan dia tengok masyarakat orang kampung dia sakit, jadi dia ambil jin ni, niat dia konon dia nak berubat dengan orang.
tapi dia tak tahu natijah dia kesan pada cucu cicit. Sampai cucu cicit kesan dia tu tak boleh nak belajar agama pun susah. Masuk sekolah dia terpensan kan. Siapa tu? Ni? Siapa tu? Ada lambat lagi? Cuba kalau suara saya clear, tu clear tuan-tuan. Supaya saya boleh tahu bahawa suara saya ni clear. Darmawati Mukhtar. Okey, Kak Mawati ya. Okey, terima kasih tuan-tuan. Minggu depan insya-Allah. Okay, minggu depan kita buat sekali lagi slot untuk khusus siapa yang berminat boleh daftarkan di hantar WhatsApp saya 0176089795 0176089795. Jadi kita belajar ni semoga kita tak terkena, elakkan supaya kita jangan kena stroke, jangan kita kena barah kanser. Kanser ataupun barah merupakan salah satu daripada unsur-unsur gangguan. Dia akan duduk daripada kita punya perut kita, usus kita kan, tulang kita, darah kita. Dia bergerak. Jadi kita belajar, kita buat perhitungan. Kali ni dia tak boleh suka-suka untuk masuk, suka-suka untuk keluar badan kita. Kerana jin ni dicipta untuk berhadap pada Allah Ta'ala juga. Dia bukan boleh suka-suka keluar masuk kita punya badan kita. Pasal tu hari ni duduk sekali Zul. Saya ulang balik, bukan 5. Cepat sikit, kena habis lah. Bagaimana 5 tip ni, bagaimana yang pertama kita kena usahakan kekuatan keimanan. Kita tengok bagaimana Sayyidina Umar tu, dia kan lalu satu lorong kan. Kesan pada dia lalu tu, satu lorong tu, selama 40 hari, jin tak berani nak lalu kesan bekas yang dia lalu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukanlah Sayyidina Umar tengah azan ke, tengah buat ru'yah ke, tengah buat rawatan Islam, tak ada. Tapi kekuatan nur, keimanan dia, keronian dia menyebabkan kesan dia menyebabkan jin syaitan tak berani nak lalu satu lorong tu. Kadang ada satu kisah bagaimana dia bawa selipar dia, capal dia, tunjuk pada orang yang tengah bergasuk. Capal selipar dia tak boleh buat ru'yah, tak boleh azan. Kecuali kita punya handphone ni dia pasang rakaman kan. Ni tunjukkan macam mana orang yang tengah merasuk tu, jin yang badan dia tengok, tunjuk kepada kasut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, menyebabkan jin tu boleh keluar sebab keimanan dia. Jadi kalau kita baca saja, iman kita lemah, jin tak keluar. Kita ru'yah, kita masuk dalam bakul, dalam kelapa, hanyut kat sungai, dia datang balik. Dan kita pasal tu bila kita ada keronian, menyebabkan bukan nak masuk, malah nak hampir ke rumah kita pun orang tak nakkan hidup. Jadi pasal tu penting hari ni kita usahakan iman. Jadi kelas kita nanti Cik Aimi dengan Cik Nordin dia akan buat praktikal untuk cakap nafi isbat. Dia kena latihan tu untuk rasang dia punya iman dia supaya ada kelazatan untuk baca tu, ada rasa gerun, ada kesan. Jadi kita nak tengok peningkatan iman kita ni bila kita sebut nama Allah, gemetar hati. Itu tanda garis panduan. Kalau kita cakap ni, kita cakap dakwah, cakap kebesaran Allah Ta'ala, betul kita sebut Allah, ada rasa perubahan tak? Sama ada kemanisan ataupun rasa gentar. Macam tu lah. Kalau ada apa soalan nak tanya? Okey, Cik Nordin nak tanya soalan sebelum kita tutup secara langsung ni. Okey, tak apa. Cik Ami boleh? Soalan? Percakapan berapa lama nak buat tu? Okey, percakapan ni. Okey, tiap hari kita peruntukkan masa bukan 20 minit ataupun 20 minit untuk cakap nafi isbat, cakap kebesaran Allah Ta'ala. Tiap-tiap hari kita buat. Buat sikit tapi istiqamah. Buat lagi dan lagi. Buat lagi dan lagi. Dan kita boleh test, okey. Kita tak buat nafi isbat, betul-betul kita baca ayat kursi. Apa kesan dia? Satu hari kita baca ayat kursi. Sebelum baca ayat kursi, kita buat nak cakap nafi isbat. Apa tu kita macam mana dia kesan? Dia macam
kita buat nafis isbat ni macam dia peluru lah. Okey, sekarang ni kalau satu pistol dia peluru kapur, kita tembak lepas tu tembak peluru kapur kat ayam tak mati. Itu juga kalau kita baca ayat ruqyah tapi kita iman lemah, jadi dia tak beri kesan pada jin yang ada dalam badan ni. Sihir yang kita baca ni menyebabkan tak ada kesan sebab kerohanian kita tu lemah. Tapi bila kita kerohanian kuat, harap pada Allah Taala kuat, jadi kita baca bismillah pun dia akan jadi, baca Fatihah pun jadi. Dia bukan mana satu ayat nak dia baca, berapa banyak ayat nak dia baca. Tapi dia penting bukan kuantiti, quality. Mana kita baca dengan penuh keimanan menyebabkan kesan jin yang badan kita dengan sepanas. Itu yang fokus sekarang perawat dia kena usahakan jadinya keimanan dan kerohanian dia. Dia kena usahakan. Jadi nak tahu apa kerohanian dan keimanan, dia kena datang kursus kat sini. Kita akan terangkan sedetail. Apa nak tanya? Boleh buka soalan? Kita tanya apa yang tak faham lagi. Cara atasi apa itu saka, apa itu sihir, dan macam mana kita nak buat bintang diri. Dan di kelas nanti, petang nanti kita ada kelas. Semua kerja ada resiko kan. Orang buat bangunan tinggi ada resiko, orang petik sawit pun ada resiko kan. Tengah petik sawit tiba-tiba buah tergolek kat pelepah, betul tak ni? Betul. Betul kan. Orang yang dah meninggal pun ada orang tu. Petik risiko juga. Kita dia tak risiko dia jadi polis, polis trafik, orang langgar pula. Ada pun dia angkat kotak, mungkin tertimpa dengan kotak kan. Semua tu ada masalah kan. Cuma masalah untuk orang perawat ni dia boleh diatasi. Jadi satu bila kita buat rawatan, kita minta kepada Allah Ta'ala untuk lindung kita. Kita sembah hajat dulu. Lepas kita habis rawatan, kita sembah hajat juga supaya pesakit tu sihat, supaya Allah lindungkan kita. Dan kita pun ada, macam mana kita rawat pada pesakit, begitu juga kita rawat diri kita sendiri. Mana-mana perawat tu pesakit dia mandi, kita pun mandi juga. Pesakit bagi makanan sunnah, kita pun beri makanan sunnah. Dan di antara dia bekam, bukan bekam yang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng ni. Biasa kita bekam dengan disertai dengan ayat ruqyah, dan kita minta supaya pesakit tu baca ayat kursi bersama kita juga sampai habis rawatan bekam tu. Dan bekam tu bukan sebarang bekam point je. Dia ada 5 tempat yang di mana jin tu suka duduk, dan point tu kita sasar kan. Kita target kat situ. Jadi tuan-tuan nak tahu 5 tempat point untuk bekam sihir, tuan kalau datang berguru duduk dengan kita, yang kita akan tegangkan poin-poin bekam. Jadi setiap orang yang ada gangguan sihir atau saka, kita musnahkan tapak sihir itu gunakan kaedah bekam. Jadi tuan untuk bekam pun bukan sembarang bekam, supaya tidak penyakit tu berjangkit, berpindah. Sebab bila jin ni dia disakiti, dia tak akan berdiam diri, dia akan buat serangan balas. Ada pertanyaan lagi, Cik Nordin? Ilmu Allah Ta'ala luas, maklumatnya betul luas. Kita dapat ilmu yang sedikit, kita kongsi. Dan tuan-tuan dapat sharekan video ni supaya tuan-tuan dapat membantu pada rakan-rakan, saudara, adik-beradik, keluarga yang ada masalah yang sama, supaya mereka kalau masalah perniagaan mereka akan maju. Kalau mereka ada masalah sakit, lumpuh, supaya mereka dapat sihat kembali. Kalau ada anak, masalah anak kan, jodoh, masalah anak, susah nak belajar, anak menangis di tengah malam kan. Bukan si nangis tengah malam, anak nangis di tengah malam, yang tu pun kita bantu tuan-tuan supaya rawat. Ada yang sakit misteri, contoh sakit kulit. Sakit kulit kan, dia gatal, lepas tu baik, tu gatal baik, tak, dia tak dapat pulih. Okey ya, sampai sini saja kita punya video. Kita minta tuan-tuan ada boleh komen. Clear tak clear
ataupun apa pertanyaan boleh tuan tanya di sini sebelum kita tutup video ni. Dan untuk sesiapa yang berminat untuk meneruskan kursus ni minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama. Dan untuk kita ambil peluang ni, untuk tu kita minta tuan booking di WhatsApp. Siapa awal dia dapat lah. Dia cukup dia 7 orang, kita akan tutup lah tempah Nanti seulang balik nombor telefon 017 608 9795. Seulang sekali lagi 017 608 9795. Assalamualaikum.